dan saya bersama dengan Dim Rambun menjadi bualan pagi, and we become best friend, good friend. After a decade of being enemies, lebih 10 tahun kot, saya tak bertegur sapa. Seandainya Allah ambil nyawa di antara salah seorang daripada kami pergi dalam keadaan berseteru. 2 tahun lepas kami berkawan, Allah ambil dia. Okey, Pak Nil adalah antara anak yang bertuah ketika masa kecil. Zaman Pak Nil masa mula-mula lahir tahun 1962, 65 macam tu TV diperkenalkan di Malaysia. Jadi Pak Nil punya pembesaran adalah berhadapan dengan TV. Jadi TV dekat situ kami dapat tonton rancangan hiburan TV, yang di situlah Pak Nil didedahkan untuk menjadi orang yang ditonton. Pak Nil seronok sangat bila tengok orang dekat dalam TV, tengok orang menyanyi, tengok Piramli punya movie kan. Pernah satu ketika kami, walaupun kami bukan datang daripada keluarga yang kaya raya, tapi kami adalah antara orang yang di kampung itu yang pertama ada TV. Jadi bila ada TV tu, Pak Nil sangat tertanya-tanya macam mana orang ni boleh masuk dalam TV. Pak Nil pernah duduk belakang TV, intai-intai tengok kok ada orang ke kat dalam ni, macam mana kan. Tapi tu tak tercapai dekat fikiran macam mana boleh berada. Jadi out of curiosity builds anxiety. Gitu. Jadi kita macam beria nak tahu, dan apabila Pak Nil membesar dengan tontonan, sebelum Sudirman Haji Arsyad muncul, macam sebelum tu macam M. Sani dan penyanyi-penyanyi lain, Pak Nil teringin sangat nak menyanyi. Semata-mata bukan sebab Pak Nil boleh nyanyi sangat pun, sebab Pak Nil nak masuk di kaca TV, kan. Jadi bila Pak Nil tengok ketika itu, Pak Nil cakap dengan Ayah, nak jadi penyanyi lah. Ayah kata cukup-cukup lah, tak payahlah, carilah cita-cita. Kan, carilah cita-cita yang boleh ubah keluarga. Paling-paling tinggi dalam keluarga ni kerani. Paling-paling tinggi dalam keluarga ni adalah setiausaha. Tolonglah. Ayah nak tengok ada lawyer, nak tengok ada doktor, ada engineer dalam keluarga ni. Cakap, siapa nak jadi benda tu? Saya nak jadi penyanyi, nak keluar TV. Lawyer tak keluar TV. Engineer tak keluar TV. Kali muncul Sudirman Haji Arsyad dan juara ketika itu, dan dia adalah lawyer. Di situlah pusingannya apabila ayah kata, kau nak nyanyi boleh, nak keluar TV boleh, but be like him. Ni pun lagi satu ni, Anas. Dulu Pak Nil pernah pergi ke sebuah syarikat rakaman. Pak Nil pergi uji bakat untuk nyanyian, sebab dia taruh, dia kata dia nak cari penyanyi baru. Okey, Pak Nil pergi. Dan I think I sing well. Pak Nil nyanyi lebih bagus daripada orang lain, ada 2-3 orang lah yang datang. Dia tak ambil Pak Nil bukan atas alasan suara Pak Nil tak sedap, Nas. Atas alasan Pak Nil dah berumah tangga. Dia kata susah, awak dah kahwin. Jadi dia ambil seorang lagi yang belum kahwin, muda daripada Pak Nil. Pak Nil kata, okey, kau tak mahu aku sebab atas alasan itu, jadi Pak Nil sekurang-kurangnya Pak Nil tak adalah rasa yang Pak Nil nyanyi tak sedap. Kan sebab Pak Nil dengar balik rakaman tu, sedap suara Pak Nil. Dan Pak Nil ketika itu, Pak Nil tahulah kan, kalau Pak Nil umur 30, wajah Pak Nil ketika itu macam baru 19-20 tahun. Diorang semua ingat Pak Nil 19-20 tahun. Tapi bila Pak Nil kata Pak Nil dah berumah tangga, itulah di situ potongnya.
dulu-dulu artis, nak jadi artis kalau dah berumah tangga susah nak jual katanya. Sekali tu Pak Nil tak dah jadi penyanyi, Pak Nil kuburkanlah impian untuk jadi penyanyi. Dan bila Pak Nil dah popular dengan program Pop Quiz, Melody kan, AR yang sama dia lupa Nas datang dekat Pak Nil, tawarkan Pak Nil untuk jadi penyanyi. Dia lupa Nas yang Pak Nil ni adalah insan yang sama yang pernah pergi audition, yang dia kata Pak Nil dah berumah tangga. Dan bila ditawarkan Pak Nil kata saya masih berumah tangga. Dia pun tak faham kenapa Pak Nil cakap macam tu, dan Pak Nil pun tak beri penerangan selanjutnya. Tapi saya masih berumah tangga, Pak Nil cakap. Kenapa nak ambil saya jadi penyanyi? Oh, senang jual sebab nama awak dah ada. Atas rasa itu, Pak Nil sign dengan company lain. Pak Nil sign dengan label lain. Nah, satu dengan Pony Canyon. Pony Canyon adalah album label daripada Jepun dan bernaung di bawah label Pony Canyon tu adalah Najib Ali, Singapura, Amy Mastura, siapa yang lagi Pak Nil. Dan lepas itu Pak Nil sign dengan KRU. KRU yang terbitkan lagu-lagu Pak Nil. Itulah Profesor Klon lah, Toyol, itu semua dah. Ketika zaman zaman kemelesetan, syarikat TV tak buat program baru. Memang tak buat rancangan baru. Pak Nil tak ada kerja apa. Pak Nil tulis skrip. Sebaiklah Pak Nil ada kepakaran itu. Dan artis-artis lain dah mula berniaga makanan di food court. Pak Nil tak, masih lagi menggunakan simpanan. Struggle-nya ialah apabila kita tahu macam ketika itu rasa macam aku silap buat percaturan lah. Aku tak pernah terfikir pun kalau aku kerja bank aku akan sentiasa kan dengan ekonomi yang aku ada, ijazah ekonomi aku akan sentiasa ada kerja. Tapi sekarang ini gaji tak ada. So dan ketika itu bila tak keluar TV, nama pun jadi jatuh. Nak bangun balik susah nak. Dah sampai ketika orang kata zaman kau dah habis, engkau dah basi, engkau dah tak laku. Musuh-musuh kejayaan kita akan sentiasa mengingatkan kita bahawa it's about time for you to leave the industry. Tinggalkanlah. Nak bangun balik tu susah nak. Saya nak masuk, setahu saya lah, saya nak masuk Astro, stesen TV berbayar ni susah sangat. Sebab satu, kejayaan saya dah macam nak terkubur, kan? So saya dah tak relevan masa itu, kan? Masa itu saya dah tak relevan, dah muncul artis-artis pengacara-pengacara baru ketika itu seperti Halimah Osman, ya, seperti Afrin Shauki, jadi Hanimah Husin, kan? Jadi Pak Nil punya zaman merasa macam dah habis. Tetapi itulah, kalau kita terus cakap pada diri kita, zaman kita dah habis dan kita tak lakukan sesuatu untuk kejayaan kita, habislah kalau kita sendiri yang cakap kan. So bila Allah bukakan rezeki apabila Anugerah Planet Music dianjurkan di Kuala Lumpur, Najib Ali, Sarah Sehan daripada Indonesia, Najib Ali dari Singapura, dia mencari seorang pengacara yang sama gila, yang gila-gila. Jadi mereka tak ada fikir orang lain, mereka nampak Aznil lah. Kalau Aznil boleh wakil Malaysia lah, tapi susah sikit lah. Aznil ni dah zaman dia dah habis, kan? Jadi ketika itu Anas, saya bila diminta untuk jadi gandingan mereka berdua, saya bukan tonggak. Mereka berani ambil saya sebab ada nama baru seperti Najib Ali dan Sarah Sehan, kan? Jadi kalau ada Pak Aznil di situ pun mungkin kalau dia buat bagus, bonus. Kalau dia tak buat tak bagus pun kita masih ada Najib Ali dan Sarah Sehan. Dan ketika itu
saya mengambil peluang untuk membuktikan semula yang saya masih lagi relevan. Allah Akbar. Okey, memang susah pada awalnya. Satu, saya tak, konsep itu adalah konsep pertama, reality TV kan. Jadi saya generasi mana tahu reality TV kan. Bagi saya adalah generasi pengacara yang berskrip kan. Jadi bila tiba, ya kan? Jadi bila tiba-tiba muncul Kevin Fantasia, tak ada skrip. Di atas pentas semuanya pointer sahaja. So terpulanglah kepada anda untuk bercakap. Nasib baik zaman kemurungan industri, Pak Nil membuat kerja-kerja sambilan tulis skrip. Jadi Pak Nil asah kosakata Pak Nil. Inilah dia gabungan kumpul-kumpul. Saya tak pernah sangka, saya rasa bahawa kejayaan saya telah mati. Rupanya Allah berikan nyawa kedua. Dan di situlah rupanya saya rasa itu adalah letupan dalam kerjaya. Apabila ia menjadi sebuah fenomena dan Pak Ni tak pernah fikir bahawa tunggak atau nyawa sebuah rancangan itu adalah pengacaranya. Pak Ni tak pernah fikir yang itu. Nasib baik Pak Ni tak terfikir. Kalau tidak, mungkin Pak Ni akan riak. Kalau tidak, mungkin Pak Ni akan lupa daratan dan Pak Ni akan menimbulkan macam-macam masalah. Disebabkan Pak Ni pernah lalui zaman susah, Pak Ni sangat menjaga kerja itu. Pak Ni memang jenis yang tak pernah lambat. Dan Pak Ni pula adalah producer TV di stesen TV sebelumnya. Jadi bila bekerja dengan tim, banyak idea-idea yang kami kongsi. Dan Pak Ni bukan pengacara saja, Nas. Pak Nil di kat situ, Pak Nil bagi konten, Pak Nil bagi idea production. Jadi banyak benda yang realiti atau pentas yang berlaku. Tetapi komposisi diri atas pentas tu sangat penting sebab ia menjadi tontonan. Tiba-tiba dia kata kita overrun. Jadi saya terpaksa laju. Tiba-tiba bila nak umumkan keputusan, dia kata, Pak Nil, kita underrun dan awak kena cakap 20 minit. Jadi di situlah Allah, 20 minit ni apa aku nak buat ni? Itulah mulanya. Dan pelajar itu yang akan tersingkir adalah, anda semua dah tahu dah. Tak juga diumumkan bahawa setiap minggu pelajar ini melalui proses-proses untuk menjadi bintang di atas pentas ini. Hari ini kita kena akur. Bagasi ini adalah kepunyaan. Aznil, ada 5 minit lagi, Aznil. Salah seorang daripada pelajar yang ada, tak juga lagi. Bila dia nak umumkan tu? Dan saya terpaksa bermain. Dan itu sebenarnya diminati dan disukai. Bila dia suka macam, Pak ni main-main ni. Walaupun dia marah, tapi itu yang dia orang nak. Kan? Pak Ni rasalah ketika itu, Pak Ni rasa macam Kevin Fantasia ni orang dah boleh baca dah ni. Dan ketika itu muncul program nyanyian 1 juta abang awak masuk tu, kan? Kan? 1 juta dan hadiah yang besar-besar. Jadi orang dah mula nampak dah, Kevin Fantasia dah mula mengecil, kan? Dan Pak Ni mempunyai option yang lebih besar. Tom Tombak, macam-macam Aznil, jangan lupa lirik. Kan 3 program. Pernah saya menjadi pengacara untuk 4 ke 5 jenama yang dimainkan serentak, back to back. Kevin Fantasia dimainkan, ketika itu ada macam-macam Aznil, ketika itu ada Tom Tombak, ketika itu ada jangan lupa lirik, dan ketika itu ada Clever. Lepas tu jadi terlalu banyak kan. Dan ketika itu Pak Ni dituntut pula untuk buat radio. Pak Ni dituntut untuk buat radio. Jadi Pak Ni kata, it's about time lah untuk Pak Nil tinggalkan Kevin Fantasia. Dan langkah Pak Nil betul, Anas, sebab mungkin Pak Nil rajin istiharah, kan? Langkah Pak Nil betul. Pak Nil membuat langkah yang tepat apabila program macam-macam Aznil itu dinobatkan sebagai program buah bicara terbaik Asia.
Semua orang tengok macam, oh Pak ni chemistry dengan Din Bramboi bagus di radio. Tahukah anda, kami sebenarnya bukan sahabat pun di luar sebelum Din Bramboi bersama dengan Pak Nil, Rio Pagi Era. Sebenarnya kami adalah musuh. Pak Nil bergaduh dengan Din Bramboi, Pak Nil simpan kemarahan Pak Nil dengan Din Bramboi ketika itu. Pak Nil tak boleh tengok kelibat dia, Pak Nil jangan sebut nama dia pun depan Pak Nil. Jadi apabila Astro minta Pak Nil buat jadi penyampai radio, Pak Nil buat pukul 10. Seorang kan, pukul 10 pukul 1, pukul 10 pukul 1. Jadi ketika tim pagi itu seperti Kril, siapa lagi, Kiran, Datuk AC ketika tu, mereka dah mula berpecah. Kril dah dihantar ke slot lain macam itulah. Jadi mereka sekarang nak buat pembaruan. Dia kata sekarang ni jom kita letak Aznil dekat situ. Saya tak nak bangun pagi, saya cakap. Saya dah kerja sampai pukul 12 malam editing. Kenapa saya nak kena bangun pagi pula pukul 5? Saya nak duduk kat situ. Astro sanggup cakap semua aktiviti Aznil kena habis pukul 8. Semata-mata untuk Aznil pergi ke radio pukul 5 pagi. Tolong keluarkan arahan kepada semua edit slot, bagi Aznil punya edit slot siang supaya dia tak habis malam, dan rakaman apa sahaja yang Pak Nil punya pukul 8 habis supaya dia boleh balik tidur dan datang pagi. Sampai begitu penjagaan Astro terhadap Pak Nil ketika itu. Pak Nil kata Pak Nil still tak nak buat pagi sebab Pak Nil tak nampak pun keperluan Pak Nil untuk berada di dalam radio. Jadi Pak Nil pergi haji. Sampai di Mekah, Din Bramboi message saya. Aznil, ni Din, nak aja aku block. Macam mana kau dapat nombor aku? Macam mana nombor ini boleh keluar? Dan ketika itu aku berada di Mekah. Masa itu SMS lah. Mana ada WhatsApp. Itu dia telefon. Kau nak apa? Pak dia jawab, kau nak apa aku kat Mekah? Aku tak ada masa nak bergaduh. Aku tak ada masa nak bercakap pasal dunia. Ya? Aku sekarang dekat Mekah. Nil, aku dapat tawaran daripada Radio Era. Good for you. Pak dia cakap, good for you. Alhamdulillah, bagus untuk kau. Tapi, aku diminta untuk buat slot pagi. Eloklah, buatlah. Dan Era kata, aku kena buat dengan kau. Dan aku tak nak. Aku memang tak nak buat slot pagi. Apalagi dengan kau. Din, terima hakikat, aku tidak akan bekerjasama dengan engkau sampai bila-bila. Nil, kalau kau tak buat, aku tak dapat job ni. Dia cakap, itu prasyarat untuk dia masuk jadi penyampai Radio Era. Kau kena buat dengan Aznil. So kita, Era dah cuba pujuk, Aznil tak nak buat. Sekarang kau pujuk. Kalau Aznil nak buat, kau dah akan dapat job tu. Dia kata, aku dah pernah kerja dengan kau, Din. Kau dah menyusahkan dan kau adalah antara titik hitam dalam sejarah kerjaya aku. Aku minta maaf, Nil, kalau aku pernah berlaku salah pada engkau, dan aku minta tolong sangat. Kalau kau boleh bagi aku peluang untuk kerjasama dengan kau untuk buat, aku tak ada job. Aku tak ada ruang untuk rezeki. Dan ini adalah rezeki aku. Nantilah aku fikirkanlah, Din. Kau doakan je lah. Dan Pak Nil dah kata tidak dah pada Era. Dan Pak Nil ketika itu berada betul-betul depan pintu Kaabah. Allahu Akbar. Mesej dia masuk. Masa Pak Nil betul-betul berada di pintu Kaabah. Balik hotel baru Pak Nil bercakap dekat telefon dengan dia. Itulah. Bila fikir balik, Allah aturkan persahabatan Pak Nil dengan Din ni. Kalau aku tak buat, maknanya Din rezeki dia tak ada. Dan macam mana dia nak teruskan kehidupan dia tu? Lepas tu Pak Nil terus mesej
pegawai radio, Pak Ni kata, Pak Ni setuju. Pak Ni tak pernah cerita benda ni dengan Din. Susah, Nas. Pak Ni terpaksa balik, Pak Ni terpaksa tipu hati Pak Ni. Kata Pak Ni boleh bekerjasama dengan Din. Sedangkan luka tu masih dalam. Bertemu dengan dia, dia boleh ketawa-ketawa. Pak Ni tak boleh, Nas. Pak Ni tak boleh tipu diri sendiri. Dia boleh ketawa-ketawa macam tak ada apa berlaku. Selamat pagi, Ria Pagi Era bersama Pak Nil, bersama Azni dan juga Din Berambut. Alhamdulillah kita kembali. Din, apa khabar Din? Habis je talk set, Pak Nil diam, Nas. Pak Nil hanya bercakap dengan dia ketika talk set sahaja. Dan apa benda yang dia buat selepas itu semua salah di mata Pak Nil. Aku nak pergi merokok, Nen. Kau tak boleh merokok. Ini bukan masanya. Aku nak pergi toilet, tahan dulu. Aku tak cukup tidur, tu bukan masalah aku. Dia buat lawak tak kelakar. Saya tanya dengan Din, Din, you yang merayu dengan saya untuk bekerjasama dengan awak. Sekarang ni awak yang mengadu dengan pihak pengurusan, tak boleh bekerjasama dengan saya. Apa sebenarnya ni? Okeylah, Din, awak kena tahu kedudukan awak. Saya berdiri sebelah awak dan saya minta kalau pihak pengurusan untuk pilih, awak rasa Din, pihak pengurusan akan pilih awak atau saya? Ketika itulah dua-dua bertaut semula. Baru kami tahu bahawa kami saling memerlukan. I will not be, saya tidak akan jadi penyampai radio yang hebat kalau tak ada sparring partner seperti Din. Dan it's all about Din. Kalau Din tak ada, Sawancara tak jadi. Kalau Din tak ada, drama sebabak tak jadi. Saya cuma tukang ketawa saja dalam tu. Saya jadi tukang ketawa dan tukang provoke sikit-sikit. Inilah dia determinasi saya untuk satu jenama yang berkualiti. Dan saya bersama dengan Din Berambut menjadi bualan pagi, and we become best friend, good friend. After a decade of being enemies, lebih 10 tahun kot saya tak bertegur sapa. Seandainya Allah ambil nyawa di antara salah seorang daripada kami pergi dalam keadaan berseteru. 2 tahun lepas kami berkawan, Allah ambil dia. Itu sebab masa dia pergi tu, Pak Nil aja yang tahu jawapan. Kenapa Pak Nil rasa kehilangan dia? It's not because dia tak ada depan Pak Nil, tak. Itu adalah sebab cerita-cerita yang Pak Nil cerita tadi tu. Sebab kami sempat berkawan semula. Setelah kami diuji untuk bermusuh, untuk bergaduh. Dan bila dia pergi, benda dah tak sama dah. Pak ni belajar daripada dia tentang nilai yang Pak Nil tak ada. Dia tak ada, kau buatlah show macam tu, tak boleh kan? Tak boleh, Anas. Jadi siapa kata siapa penting ketika itu? Ingat tak Pak Nil pun cakap, kalau aku tak ada, kau tak ada, Din. Sebenarnya kalau Din tak ada, Pak Nil tak ada. So tak ada siapa pun yang memiliki apa-apa pun dalam satu pekerjaan yang mengatakan benda itu berjaya sebab kau seorang. Tidak. It's always about somebody else, you and somebody else. Untuk orang yang
mempunyai kepercayaan diri sendiri yang rendah, kan? Memang kita tak boleh salahkan dia. Pak ni adalah juri untuk Dewi Remaja, Hero Remaja. Daripada zaman bila Hero Remaja? Tengoklah apa jadi pada Kamal Adli, ya? Pak Nil yang pergi cari apa yang jadi kepada Fatah Amin, Pak Nil yang bersama-sama mereka, Syah Ayaya, Nilofa, semua tu, kan? Pak Nil terlibat. Jadi Pak Nil dapat tengoklah ada yang bercakap pun susah, tapi pergi audition. Ramai orang ketawa. Sebenarnya yang tak pergi audition itu yang harus kita ketawakan. Sebab langkah untuk pergi itu memang sangat berat. Orang yang mempunyai low esteem, kepercayaan diri yang sangat rendah, buatlah langkah pertama itu. Benda pertama itulah yang sebenarnya paling sukar nak buat. Jadi, tak ada low esteem kalau anda buat langkah yang pertama itu. Langkah pertama itulah adalah langkah yang paling berat. Dan pada mereka yang pergi audition, yang buat sesuatu tak berjaya, jangan fikir anda gagal. Anda dah berjaya dah. Langkah anda yang pertama itu adalah kejayaan anda.